Peringkat perkembangan psikososial Erikson adalah teori yang diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh ahli psikologi Erik Erikson. Teori ini dibina berdasarkan teori perkembangan psikoseksual Freud dengan membuat persamaan pada peringkat kanak-kanak sambil mengembangkannya untuk memasukkan pengaruh dinamik sosial serta lanjutan perkembangan psikososial ke peringkat dewasa. Ia meletakkan 8 peringkat berturut-turut perkembangan manusia individu yang dipengaruhi oleh faktor biologi, psikologi dan sosial sepanjang hayat. Pendekatan biopsikososial ini telah mempengaruhi beberapa bidang pengajian, termasuklah gerontologi, pembangunan personaliti, pembentukan identiti, perbangunan kitaran hayat dan banyak lagi. Seterusnya, saya akan membentangkan kepada anda iaitu konsep perkembangan individu berdasarkan teori Erik Erikson. Bagi cabang yang pertama dalam konsep berdasarkan teori Erik Erikson, iaitu manusia mempunyai keperluan asas yang sama. Hal ini kerana keperluan asas bagi setiap manusia adalah sama, iaitu makanan, minuman, tempat tinggal, pasangan dan sebagainya. Seterusnya, cabang yang kedua mengatakan bahawa perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. Hal ini kerana semakin cepat tindak balas manusia terhadap sesuatu keperluan asas, semakin cepat perkembangan seseorang itu berlangsung. Seterusnya, cabang yang ketiga mengatakan bahawa perkembangan manusia mengikut peringkat-peringkat tertentu. Hal ini kerana setiap manusia melalui peringkat perkembangan individu yang berbeza, sebagai contoh peringkat kanak-kanak, peringkat remaja, peringkat dewasa dan peringkat warga emas. Seterusnya, cabang yang keempat mengatakan bahawa setiap peringkat perkembangan individu ini mempunyai krisis dan setiap krisis ini mesti diatasi sebelum individu itu dapat berfungsi secara efisien pada peringkat yang seterusnya. Setiap individu mestilah mengatasi setiap krisis yang melanda diri mereka dengan sebaik mungkin supaya individu itu dapat mengembangkan dirinya ke peringkat perkembangan individu yang lain. Seterusnya, yang terakhir mengatakan bahawa kegagalan seseorang itu mengatasi konflik pada suatu peringkat akan menjejaskan perkembangan di peringkat yang seterusnya. Hal ini kerana keadaan ini akan menyebabkan perkembangan seseorang itu akan terbantut dan seterusnya ia akan memberi kesan yang buruk kepada seseorang individu tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya Syed Ahmad Adam bin Syed Yassin, nombor matrik 284518. Jadi hari ini saya akan menerangkan mengenai beberapa tahap perkembangan individu yang disebut di dalam teori Erikson. Jadi terdapat 8 tahap perkembangan individu yang disebut dalam teori Erikson, namun saya akan sebutkan hanya mungkin 3 atau 4 sahajalah. Jadi setiap peringkat perkembangan ini yang disebut dalam teori Erikson ini memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan individu untuk dia terus bergerak ke hadapan. Maksudnya dalam perkembangan kehidupan individu, 8 teori perkembangan ini memainkan peranan yang amat penting. Jadi setiap fasa perlu diselesaikan ataupun setiap individu itu mungkin berjaya ataupun tidak berjaya bergantung kepada sikap individu dan juga bergantung kepada environment ataupun sokongan daripada ibu bapa dan sebagainya. Jadi tahap perkembangan yang pertama yang saya ingin terangkan ialah perkembangan pada peringkat kedua, iaitu ianya terjadi ketika kanak-kanak berada dalam lingkungan umur 2 sehingga 4 tahun. Di tahap ini mereka mula menjadi lebih yakin dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan. Namun begitu, mereka perlulah mendapat sokongan dan perhatian daripada ibu bapa kerana sekiranya tiada sambutan dari pihak ibu bapa, mereka akan mula menjadi malu dan sikap introvert akan terbentuk. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tahap perkembangan yang keempat yang terdapat dalam
8 fasa perkembangan yang disebut dalam teori Erikson ini, iaitu yang keempat ialah industry versus inferiority. Maksudnya di sini ialah kanak-kanak yang berada dalam fasa umur 6 hingga 12 tahun akan mula mempunyai rasa dan sifat untuk bersaing dengan individu yang lain dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan. Seterusnya, mereka akan mula mempunyai matlamat hidup dan juga kejayaan di dalam fasa ini akan menjadikan seorang individu itu lebih berkeyakinan pada masa hadapan. Seterusnya, fasa perkembangan yang saya akan sebutkan ialah intimacy versus isolation. Maksudnya dalam peringkat ini, individu yang berada dalam kalangan umur ataupun dalam lingkungan umur 20 hingga 40 tahun akan mula mencari kasih sayang selain daripada keluarga mereka. Kasih sayang yang saya maksudkan di sini ialah kasih sayang daripada kawan dan juga pasangan. Fasa ini turut memberikan impak dalam hubungan seseorang dan juga turut melahirkan rasa komitmen dalam diri individu tersebut. Jadi sebagai contoh, kita dapat lihat apabila seorang individu itu sampai ke umur 20 tahun, mereka akan mula cenderung untuk mencari pasangan. Jadi sekiranya seseorang individu itu gagal dalam fasa ini, berkemungkinan untuk mereka mendapat depresi yang amat tinggi. Terakhir sekali, kita dapat simpulkan di sini ialah setiap fasa mempunyai kepentingan mereka yang tersendiri dalam kehidupan setiap individu. Jadi kita perlulah peka agar kita dapat mempraktikkan dan berjaya dalam setiap fasa yang kita bakal lalui. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya Syed Muhammad bin Syed Yassin. Terima kasih. Seterusnya ialah ciri-ciri khas psikologi daripada Erik Erikson. Kita memiliki 4 ciri Erik Erikson. Yang pertama, Erikson menekankan bahawa kesedaran individu adalah dengan menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Seterusnya, ciri yang kedua ialah Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epignetik kepribadian. Seterusnya, ciri ketiga ialah Erikson mengemukakan bahawa mungkin berasal dari input ID yang tak sedar. Namun, motif itu boleh membebaskan diri dari ID seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pemecahan masalah, persepsi, identiti, ego dan dasar kepercayaan bebas dari ID. Namun ia membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja ID. Seterusnya, ciri yang keempat ialah Erikson menganggap ego ini sebagai sumber kesedaran diri seseorang. Namun, selama menyesuaikan diri dengan realiti ego yang mengembangkan perasaan, ia akan melanjutkan diri dengan masa yang akan datang. Faktor perkembangan individu. Teori Erik Erikson telah menggabungkan 3 faktor untuk perkembangan individu, iaitu kendiri, emosi dan sosial, berdasarkan 5 prinsip. Pertamanya, manusia mempunyai keperluan asas yang sama. Kedua, perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas tersebut. Ketiga, perkembangan manusia mengikut tahap-tahap tertentu. Keempat, setiap tahap mempunyai konflik dan ia mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikut. Kelima, kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. Walau bagaimanapun, Erik Erikson telah menambah baik gambaran tersebut dengan menambahkan peringkat perkembangan sosio-emosi manusia daripada 5 ke 8 peringkat. Bagi setiap peringkat, tingkah laku positif dan negatif akan timbul yang akan menyebabkan penyesuaian psikologikal kerana konflik emosi dan dapat membantu perkembangan individu seseorang.
Erik Erikson percaya bahawa semua manusia mempunyai beberapa keperluan asas dan perkembangan individu bergantung kepada reaksi terhadap keperluan asas ini. Setiap orang ingin mencapai keperluan asasnya dalam kehidupan mereka. Oleh itu, Erikson membuat kesimpulan bahawa perkembangan manusia berkembang mengikut peringkat tertentu. Beliau juga menyatakan bahawa setiap peringkat tersebut mempunyai krisis dan krisis tersebut mestilah dileraikan sebelum seseorang individu dapat berfungsi dengan jayanya pada peringkat seterusnya.